Masa sekarang ni dunia Islam sedang panah terhadap satu ahli politik sayap kanan dari negara Sweden yang mana dia ini adik kakak telah baca Al-Quran. Lagu manakah maklumat yang lebih lanjut? Jom kita ikuti bersama di dalam page dan YouTube Rodi Official. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam hormat dan juga salam sejahtera. Ucap selamat kita berjumpa lagi kepada semua adik kakak, para ibu-ibu dan juga bapa-bapa yang hamba kasihi dan cintai sekalian. Jadi adik kakak hari ini hamba nak main kecek kira dengan adik kakak kita ni berkaitan dengan satu kes yang duduk geger di dunia kita pada masa sekarang ni adik kakak, terutamanya dalam dunia Islam kita ni dak berkaitan dengan satu ahli politik. Orang panggil kata nakan มืองsài khóa chặt adik akak. Bahasa Thai, bahasa Melayu kita ni panggil katanya politik sayak kane. Politik perah kepala lah, kira mudah-mudah kat adik akak. Namanya Rasmus Paludan adik akak. Dia ni jadi ahli politik dari negara Sweden. Dengan kerananya beberapa hari yang telah lepas baru ni dia telah mengadakan satu kegiatan, satu kecekam di hadapan duta Turki adik akak. Ketikam ke apa dia tu? Dia pergi belarak sana, lepas tu bakar Quran. Setelah mana dia bakar Al-Quran ni kakak, dia bakar Al-Quran ni bukan sebab apa dia tak. Dia bakar Quran ni dengan sebab dia tak puas hati terhadap negara Turki. Sebab apa dia tak puas hati terhadap negara Turki? Negara Turki tidak benar negara Sweden masuk ke jadi ahli NATO. Ahli NATO ni. Tu dia. Gapo kau NATO? NATO ni adik kakak weh. NATO ni bahasa Malaysia yang panggil katanya Fakta Pertahanan Atlantik Utara. Ataupun bahasa Sia kita ni panggil องค์กรสนธิสัญญา Atlantik เหนือ adik kakak. Jadi pihak negara Sweden ni dia nak masuk jadi ahli NATO. Jadi negara-negara yang jadi ahli NATO ni adik kakak semua ni lebih kurang 30 negara kalau tak silap hamba. Kalau silap tu agak maaf dia akak. Maka Sweden ni dia nak semak masuk. Dia nak semak masuk jadi dia nak daftar masuk jadi semacik NATO ni jadi tengah-tengah tahun yang telah lepas baru ni lagi dah. Sebab apa adik kakak Sweden nak masuk jadi NATO ni? Sebabnya Sweden duk takut ke Rusia. Tu dia. Sweden jadi takut ke Rusia adik akak. Dia pun nak masuk bangat-bangat lah. Maka apabila negara mana jadi ahli NATO kat adik kakak, negara-negara NATO saat ni akan boleh jaga keselamatan terhadap negara masing-masing. Kecek mudah-mudah kat keluarga dia 30 orang saat ni pakak kena jaga lagi mari. Maka Sweden ni dia takut ke Rusia. Dia takut ke Rusia agapo ni kat adik kakak, dia pun nak masuk lah. Usaha nak masuk jadi ahli NATO adik kakak. Tetapi setelah mana dia usaha nak masuk jadi NATO ni, Turki tak benar dia masuk. Tu dia. Turki tak benar. Turki tak izin Sweden masuk jadi NATO. Sebab apa dia ke adik kakak? Turki tak benar. Negara lain pakat benar belaka dah. Amerika sendiri pun benar. Semua negara benar belaka. Kecuali Turki tak anuyat. Salah satu syarat yang dia pihak semacik NATO ni, ahli NATO ni kakak, dia nak membenarkan satu-satu negara mari jadi ahli dia tu, dia kena bersetuju dulu. Misalnya dia ada 30 negara. 30 negara saat ni kena okey belaka. Baru boleh terima. Kalau 29 okey, seorang tak okey. Tak boleh nak masuk juga. Sweden ni tak tipu lagu tu lah dia akak. Dia nak masuk dah. Negara lain okey belaka dah. Cuma Turki tak okey. Turki tak beri dia masuk jadi NATO dia akak. Sebab apakah Turki tak benar dia jadi NATO? Dengan asbabnya dia kakak, Sweden ni di negara Turki dia ada orang Kurd. Orang Kurd ni bukan sekadar kata orang Turki saja. Kalau kita tengok orang Kurd ni di atas dunia ni, jumlah puak mereka ni lebih kurang 40 juta orang. Salah satu bahagiannya dia kakak, orang Kurd ni duduk di dalam negara Turki ni ada satu jumlah. Maka kumpulan Kurd ni setelah mana dia duduk di dalam Turki kat adik kakak, kecek mudah-mudah kat dia ni usaha nak meretah diri. Usaha nak berkerong tun nak meretah negara sendiri adik kakak. Tetapi kerajaan Turki ni tak puas hati. Kerajaan Turki ni tak puas hati. Maka setelah mana kerajaan Turki tak puas hati adik kakak, sesetengah mereka saat ni dak, sesetengah orang Kurd saat ni dia lari pergi duduk di dalam negara Sweden. Sebab apa dia pergi duduk di Sweden? Sebab Sweden ni adalah salah satu negara yang sangat bebas. Kebanyakan kalau kita tengok ni dak, orang mana-mana adik kakak, kalau kita tengok dulu ni kak dak, nak kepada kebebasan, kerajaan negara ni nak igak, lari pergi duduk di Sweden. Sebab negara dia adik kakak dia jaga. Dia beri kebebasan. Dia beri siti seripap di segi ni adik akak. Nak buat kegiatan dari segi politik ke apa ke boleh lah.
Di Sweden ni dia beri kebenaran. Tu dia. Maka adik kakak, setelah mana orang Kurd saat ni pergi duduk di Sweden, duduk buat kegiatan menetai Turki ke apalah. Menyebabkan Rajab Tayyip Erdogan saat ni dia tak puas hati. Tayyip Erdogan ni dia kata, buat apa duk buat lagu ni? Buat apa kerajaan Sweden ni tak ukar masalah ni adik kakak weh. Menyebabkan Turki ni tak puas hati. Menyebabkan Turki ni adik kakak tak puas hati terhadap Sweden. Sebab duk wifat dia duk boleh gerak gapo di negara dia adik kakak. Maka apabila Turki tak puas hati kepada Sweden ni nak masuk ke negara, nak jadi ahli NATO, Turki tak benar. Bahawa Turki tak benar saat ni adik kakak. Ahli politik sayap kanan saat ni namanya Rasmus Paludan saat ni adik kakak. Rasmus Paludan saat ni dia pun tak puas hati terhadap kerajaan Turki. Hak ni kalau amba duk tengok ni dak buat alasan ya saja. Dia buat alasan ya saja sebabnya kelakuan Rasmus Paludan saat ni sebenarnya sebelum daripada ni dia selalu baca Al-Quran. Kalau kita kira dengan tahun ni 4 kali dah dia baca Al-Quran. Tahun 2017 kali, tahun 2019 kali, tahun 2020. Lepas tu hari Sabtu 4/21 mak kerakum yang telah lepas baru ni dia baca pula dah. Maka hak terik ngelas sekali ni dia dakwa katanya nak marah kepada Turki, tak jong akik tangan Sweden jadi ahli NATO. Tu dia pun bakal Quran dah lah adik akak weh. Bahawa dia bakal Quran gak menyebabkan Presiden Turki saat ni kau nak marah dah lah. Presiden Turki katanya mung tak usah dak harap lah aku nak akik tangan weh mung. Tak usah dak harap lah Sweden mung nak jadi ahli NATO ni aku tak benar sama sekali. Tu dia kata Turki. Manakala adik kakak pihak Menteri Kementerian Luar Negara hak Sweden ni namanya Tobias Billström. Dia katanya Sweden ni dia hormat terhadap orang panggil kata dia adik kakak lakan sithi seripapในการแสดงออก. Dia beri kehormatan, dia mau nak tunjuk perasaan apa dia beri benar berlaku. Tetapi dia kata pihak kerajaan Sweden ni lah. Kerajaan Sweden dia kata tetapi walaupun dia benar demo tu giyak semacam tu bukan bermakna kata kerajaan Sweden ni setuju berpendapat dengan kumpulan tu belaka. Kata Menteri Kementerian Luar Negara hak negara Sweden adik kakak. Dia kata lagu tu. Di samping itu adik kakak pihak Amerika Syarikat sendiri ni. Ned Price ni adik kakak juru cakap hak Kementerian Luar Negara hak Amerika Syarikat dia katanya, dia kata lagu mana? Ned Price ni juru cakap hak Kementerian Luar Negara hak Amerika Syarikat dia royak katanya syarat-syarat kuna sombat hak Finland dan juga Sweden. Ya sebab learning ni hak tengah nak minta jadi semacam NATO ni Finland dengan Sweden. Pihak juru cakap Amerika Syarikat dia royak katanya Finland dan juga Sweden saat ni cukup lekat belakang dah syarat-syarat dia tu saat ni adik kakak weh. Dia kata cukup belakang dah. Kuna sombat ke apa tu cukup lekat belakang dah. Tetapi nak kanmeng saat ni. Rasmus Paludan saat ni hidup bakar Quran orang Islam saat ni adik kakak dia katanya itu adalah perkara yang tidak hormat terhadap orang Muslim. Ni orang Amerika kata ni. Lepas tu dia kata lagi dia katanya kadang-kala benda yang kena undang-undang mungkin akan menjadi perkara yang buruk. Jadi adik kakak setelah mana Rasmus Paludan saat ni bakar Quran gapo syiat dah learning ni boleh kata gak setiap negara Islam kita ni menunjuk perasaan tak puas hati belaka. Lepas tu ada pelaroke di setiap bucu di dalam dunia Islam pada hari ni dengan asbabnya adik kakak tak puas hati terhadap Rasmus Paludan. Maka adik kakak perkara ni kita kena nanti tengoklah lagu mana kah perkara dia ni adik kakak dak. Sebab Al-Quran ni adalah kalamullah. Orang Islam semua ni hormat kepada Al-Quran. Perlembagaan umat Islam seluruh dunia ni mari daripada Al-Quran. Tiba-tibanya orang yang menghinakan Islam saat ni dia pergi buat perkara seperti tu saat ni adik kakak membuatkan umat Islam seluruh dunia tak puas hati. Di hari ni beberapa negara Islam sedang bangun dan belarak tunjuk perasaan tak puas hati di ibu kota negara masing-masing adik kakak. Belarak terhadap kerajaan Sweden untuk ambil tindakan terhadap ahli politik tersebut itu saat ni. Tetapi walau bagaimana pun adik kakak, amo yakin kata Al-Quran ini akan tidak hilang di atas muka dunia. Kerana di hari ni adik kakak ramai orang yang ngapa Al-Quran, hafiz Al-Quran, lepas tu orang cetak Al-Quran, tubik
hak baru-baru ni pun tubik semua adik kakak. Yang kita paling gerung sekali pada hari ni adik kakak bukan kata gerung terhadap orang nak ngenak bakat Al-Quran. Cuma itu kita umat Islam ni kena tunjuk perasaan tak puas hati belaka. Perkara tu adik kakak, selagi mana kita lagi masih ada iman, selagi mana kita lagi masih yakin kepada Allah Subhanahu Taala sebagai Tuhan kita, memang kita berasa tak puas hati terhadap perbuatan itu. Tetapi satu perkara yang akan boleh mengkhianati kita, menghilangi kita di atas dunia ini, iaitu kita ubah makna Al-Quran. Hak itulah yang kita paling rusing sekali adik kakak. Maka haraplah kepada adik kakak, ibu bapa yang mana dah ikuti klip video ini pada hari ini, sama-samalah kita membelakan Al-Quran sebagai kalamullah dan perlembagaan untuk umat Islam seluruh dunia. Jaga-jagakan kita Al-Quran, jaga untuk tidak dikhianati dan jaga untuk tidak diubah suai ataupun tidak diplomplang. Plomplang ke apa nama? Plomplang kuamai pun baik, plomplang tulisan pun baik, supaya makna Al-Quran masih lagi sedia seperti zaman 1400 tahun yang telah lepas. InsyaAllah kita jumpa lagi pada kesempatan akan datang. Hari ini kalau ada silap ada salah, mohon adik kakak kritik, tunjuk pandangan mari untuk kita tukar fikiran. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.